Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqa kulla shay'in fi ahsani taqwim, summa hadana ila al-haqqi wa ila siratihil azizil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-amin, alladhi ba'athahu rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berbahagia mulia Dr. Mazlan Ismail bersama isteri dan seluruh isi keluarga yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berhimpun pada pagi ini, walaupun masing-masing mengharapkan dapat pergi jalan makan kenduri lepas ni, ya, saya pun banyak kenduri hari ni. Dengan malam ni pula satu program di sebelah Jalan Terung, Taiping. Balik pula semalam tak larat pasal letih lah. Yang pimai dalam masa 10 hari 3 kali duk naik turun kapal terbang, tak larat pasal letih lah. Jadi hari ni dah saya janji saya kena mai lah, walaupun dalam keadaan yang lutut pun sakit, kaki pun sakit, haru semua. Yalah, bertambah muda ni payah sikit lah, ya. Tuan-tuan semua bertambah tua, saya seorang bertambah muda. Jadi banyak masalah baru yang timbul. Allah sebut dah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa-siapa yang kami bagi umur bertambah, maka waktu umur bertambah tu kudrat makin kurang, mata makin kelabu, lutut makin sakit, pinggang selalu ada masalah, paru-paru kadang-kadang ada masalah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Barang siapa yang kami simpan umur banyak, adalah benda kurang kat dia. Jadi kita harap Allah Subhanahu wa taala kurang sampai tera mana pun untuk boleh qiyam, rukuk dan sujud, dan bibir masih boleh menyebut dan berzikir memuji dia, kita terimalah kudrat tu. Nabi Ayub AS ada 3 isteri, diuji Allah dengan sakit yang begitu panjang. Sakit sampai 2 isteri tak tahan lolat lah dengan dia, tak tahan lolat. Sakit sampai dihina oleh masyarakat dengan busuknya, dengan meleleh ayak kulitnya, sebagainya. Maka Nabi Ayub terpaksalah bawa diri. Daripada 3 isteri itu tinggal seorang permaisuri. Permaisuri inilah duk kokong Nabi Ayub buat lari, menyorok sana menyorok sini, ya, sambil berubat, tak bertemu dengan takdir Allah, belum juga sembuh dan sebagainya. Sampailah tinggal seorang isteri. Isteri ini adalah permaisuri, ratu hati, buah hati, ratu kehidupan dia. Sanggup bersusah payah, ya, sanggup menerima apa saja orang kata, apa pun tak apa, asalkan suami dia dijaga dengan baik, ya. Maka Nabi Ayub punya sakit tu sampailah, orang kata apa, daging-daging dia dimakan oleh ulat. Nampak ulat duk bergerak dalam kulit tu, duk makan daging Nabi Ayub, duk makan, berubat tak mau lega. Ya, inilah dikatakan ujian Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sampailah tak ada apa dah ulat nak makan dalam tubuh Nabi Ayub. Maka ulat tu duk perhati ada 2 keping lagi, ya, 2 keping lagi daging yang dia lepas ni dia nak sapu, sebab daging kat belah lain tak ada lah karah. Daging jari pun tak ada, daging bawah dagu pun tak ada, daging apa pun tak ada dah. Ulat makan biar, ya. Hanya tinggal dua tempat je lagi yang ada daging.
Satu lidah dan satu hati. Dan apabila ulat ni nak makan lidah dan nak makan hati, maka ketika itu Nabi Ayub minta kepada Allah. Tapi sebelum dia minta, dia kata, ya Allah, selama ini aku tidak pernah mengeluh dengan sakit aku. Aku terima ujianmu ya Allah, seberat mana pun. Seberat mana pun aku terima. Sampai aku ada 3 isteri, 2 minta cerai, tak tahan dolat. Ya, ialah macam perempuan kat lah. Sakit sampai tukar kalendar, 40 kalendar dah tukar. Duk sakit tak berhenti-henti. Ya, nak makan pun tak ada apa, nak pergi ke mana pun tak boleh. Lama-lama tak tahan daulat lah. Ya Allah, badan aku ini habis dah isi-isi dimakan oleh ulat. Tak ada apa lagi yang tinggal. Tapi aku masih boleh berzikir memujimu ya Allah. Selama ada 2 keping lagi daging yang boleh aku gunakan untuk menyebut namamu dan berzikir memujimu, iaitu lidah dan hati. Tapi sekarang nampaknya ulat tu masuk roundabout, buat U-turn nak pergi makan lidah pula dah. Dia nak pergi makan sampai hati aku. Ya Allah, kalau 2 daging ni tak ada, artinya aku tidak ada langsung ruang, aku tidak ada langsung peluang nak berzikir memujimu. Aku redha dia makan apa pun aku redha. Tapi bila dia mula nak makan hati aku, dan dia mula nak makan daging di lidah aku, artinya aku tak ada lah kekuatan dah. Aku nak menyebut macam mana lidah tak ada, aku nak ingat macam mana hati tak ada. Oleh sebab itu ya Allah, turunlah apa juga takdirmu kepada aku. Yang baik bawalah kemari, yang dekat pergilah jauh-jauh. Maka Allah mendengar rayuan hambanya, Rasulnya Sayyidina Ayyub radhiyallahu an, Nabi Ayyub alaihi salam. Maka dengan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ulat daripada tubuh Nabi Ayyub. Keluar banyaklah ulat. Boleh duk makan daging peri ni. Ya, kita pun kalau pergi makan kenduri daging peri, tambah hak buffet tu dia bubuh sampai tak nampak nasi. Ya, ulat pun duk makan daging peri. Ya, dia makan tak kira lah. Jadi bila Allah Ta'ala takdirkan, dengar rayuan, dengar munajat, dengar permintaan, dengar permohonan Nabi dia, hamba dia yang dia kirimkan untuk mengajak orang mentauhidkan Allah dalam keadaan yang sangat, orang kata apa, sedih, ya, maka Allah Ta'ala perintahkan ular keluar daripada tubuh Nabi Ayub. Di mana bahagian anggota yang ada ulat, kamu keluarlah semua. Ya, kamu sudah banyak menyiksa Nabi Ayub, keluarlah ulat ni. Dan sekoyong-koyong ketika itu tuan-tuan, dengan takdir Allah, Nabi Ayub semakin sihat, semakin sihat, semakin sihat. Pasal apa? Ulat nak makan tu tak ada dah. Dan Nabi Ayub pun selamat anggota lidah dan hati dia yang digunakan untuk berzikir memuji Allah. Dia bukan guna lidah dia duk cakap benda-benda lain tak. Dia bukan guna hati dia untuk ingat berzikir bab dunia tak. Ya, tuan-tuan ingat dulu waktu saya dua kuliah yang lepas, saya kata malam Isra dan Mi'raj, Allah sebut kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku pesan kepadamu, la tu'alliq qalbaka bid-dunya. Wahai Muhammad, jangan kau ikat, jangan kau cakok, jangan kau tambat hatimu pada dunia. Aku bukan jadikan dunia untukmu. Tu malam Isra dan Mi'raj tu, kita tak dengar cerita ni, ya. Tapi Allah sebut kepada Rasulullah 5 perkara. Ya. Saya ingat saya bagi dah kot sini. Tak lagi kah? Oh pula dah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'rajnya, saya nak kait dengan Nabi Ayub ni. Nabi Ayub, ya. Wahai Muhammad, la tu'alliq qalbaka bid-dunya fa inni lam akhluqha laka. Ya Muhammad, dunia ni cantik, dunia ni seronok, lagi kau tengok kau renung dunia lagi gairah,
lagi tak pernah cukup. Tapi Muhammad, aku pesan kepada kamu, perjuangan kamu akan berjaya untuk mengajak manusia beriman pada Allah apabila engkau tidak ikatkan, apabila kau tidak tambatkan, bila engkau tidak orang kata cakuk hatimu kepada dunia. Kerana dunia aku tidak pernah jadikan untukmu. Dunia ni aku tidak pernah jadikan untukmu. Aku jadikan dunia bukan hadiah kepada kamu. Aku jadikan dunia ini sebagai amanah kepada kamu. Segala kekayaan dalam dunia ni aku bagi kepada kamu, kamu uruslah, ya, dan kamu ambillah manfaat cara betul. Tapi kalau dah kamu sampai bab gila dunia ni, duk ligan dunia, sampai tak tentu maghrib senja, sampai tak tentu subuh pagi, ya, apa hak dunia perintah kau taat, maka itu kau sudah memuja dunia. Muhammad, aku pesan kepadamu, janganlah engkau ikat dan tambat hatimu pada dunia, kerana aku tidak pernah jadikan dunia untukmu. Jadi tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, bila dia pulih daripada segar dia, daripada sakit dia, berapa lama dia menderita dalam sakit, dia tunjukkan inilah dia seorang hamba Allah yang tinggi nilai iman dia, sabar menempuh ujian Allah. Maka alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala sembuhkan dia. Lepas tu baru dia meneruskan mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala telah tunjukkan dia terang-terang bahawa kuasa nak bagi sembuh bukan ada di tangan manusia. Kadang-kadang tuan-tuan kita pergi ke hospital, kita tengok orang aksiden, hukum makai kata tak hari ni, esok lah kot. Allah teruknya pecah kepala, terburung kepala, ya, bahagian-bahagian ni rosak habis. Kita dek tengok dok hap dalam ICU. Hampa baliklah abang kat dia beradik hak mana jauh suruh mai lah. Kami doktor tak boleh buat apa dah. Tapi berkat dengan orang dok baca Yasin, orang dok berdoa, orang dok apa, Allah Ta'ala pertemukan ubat. Orang tu pun sembuh balik dah. Jadi kuat, jadi segak, jadi kacak balik, lebih daripada waktu dia belum aksiden dulu. Ini kata kuasa Allah yang kita duk sebut sangat. Oh, doktor tu pakar, doktor ni pakar. Doktor pakar tu pun kadang-kadang take penyakit. Doktor pakar tu pun kadang-kadang take penyakit. Jadi Nabi Ayub tidak pernah menggantungkan hati dia, tak pernah menambatkan hati dia kepada dunia. Kalaulah dia nak kepada dunia, tuan-tuan, isteri dia ada 2 lagi, comel-comel belakang, ya. Kalau dah dia nak kepada dunia, lepas dia sihat, dia jadi segak, dia jadi cantik, ya. Mana-mana wanita pandang Nabi Ayub pun tak berkejip, tak berkelip, comel sungguh, comel sungguh. Secantik Nabi Yusuf alaihissalam, terpesona Zulaikha, potong tangan pun tak sedang. Saya tengok Zulaikha keluar, Nabi Zulaikha tengok Nabi Yusuf keluar, comel segak ramai. Hampa duk kata kat aku, nah, ambil seorang sebelah pisau, ambil apple sebiji. Hampa pegang apple, pegang pisau elok-elok. Ya? Orang ni pun, perempuan-perempuan ni pegang pisau, perempuan-perempuan ni pun segak. Mereka pilih ratu cantik belakang pisau tu. Ratu cantik, ya, peganglah pisau apa semua. Zulaikha kata, ya Yusuf, cuba kau lintas saat depan perempuan-perempuan ni. Nabi Yusuf keluar lintas. Allah, tuan-tuan perempuan, apa jadi? Apa jadi? Perempuan-perempuan ni terpegun tengok kacaknya Nabi Yusuf, segaknya Nabi Yusuf. Dalam duk hirih-hirih kulit apple tu, dipotong jari sendiri pun tak sedang. Terpukau dengan segaknya Nabi Yusuf. Kalau perempuan ada apa waktu tu, perempuan potong jari sendiri, ya. Segak sangat, ya.
Tapi Nabi-Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam tak pernah mengikat hati dia, menggantung hati dia, menambat hatinya pada dunia. Saya habaq kat tuan-tuan dulu, kalau Nabi Muhammad nak jadi senang, lama dia senang. Dia kahwin dengan janda kaya. Dia kahwin dengan janda kaya. Ya. Yang senang sesenang-senangnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Muhammad susah hidup dia, pasal dia tak pernah gantung hati dia pada dunia. Ya. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, ya, kita ni janganlah duk gantung, duk tambat hati kita ke di dunia. Pasal apa? Dunia ni dia boleh menjelmakan diri di depan kita. Kalau kepada lelaki, dunia menjelmakan diri dia macam seorang perempuan yang sangat segak, kita sampai tak berkelip mata. Kepada orang perempuan pula, dia jelmakan diri dia dengan perhiasan yang sangat hebat. Perempuan mana, wanita mana yang tak suka pada perhiasan? Saya tengok tok saya umur tu kat 80 pun gelang meh ada 3 di lengan dia. Mana tak suka? Dunia dia jelma begitu. Dan kalau kita tambat diri kita kepada dunia, maka ketika itu Allah sebut dalam hadis qudsi, fa inni la ajma'u hubbaini fi qalbin wahidin. Aku tidak pernah membenarkan dua cinta dalam satu hati. Kalau kamu cinta dunia, maka cinta kepada aku akan terkorban. Tapi kalau cinta kepada aku ada dalam hati kamu, maka cinta dunia akan terkorban. Dunia akan kuberi kepada kamu. Sebab itu kita jangan duduk melayan kehendak kita. Kehendak kita nak senang tu, nak senang ni, nak senang tu. Sebab kita tengok Allah dah bagi amaran pada Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj, la tu'alliq qalbaka bid dunya. Jangan kamu gantung, jangan kamu tambat hati kamu kepada dunia. Aku tidak pernah jadikan dunia ini sebagai hadiah kepada kamu. Dan manusia lah ni tengok dunia pakat dah berebut apa yang ada dunia. Berebut, tak pernah kenyang, tak pernah puas. Dapat 2 lembah daripada zahab, daripada emas, dia minta yang ketiga. Bukan sekadar dapat setung emas ya, 2 lembah, 2 wadi emas. Dia kata, ya Allah, boleh tak bagi satu lagi? Boleh tak bagi satu lagi? Pasal apa? Orang itu mengikat hati dia, menambat diri dia kepada hati, kepada dunia. Dan dunia pun ketika itu dia perangkapkan kita. Ini yang kita tengok sedang berlaku tuan-tuan. Dalam bahasa ahli ekonomi, gila lah kepada dunia. Duk fikir bab dunia sampai tak ada masa fikir bab mati, tak dan nak muhasabah diri kita. Tak tahu. Ya? Bismillah. Bila makan ubat lagi tu Dr. Mazlan, suara pun macam nak teronok hari ni. Jangan duk ubah siaran lah. Siaran tu betul lah, cuma suara tu tak apa nak elok. Pagi ni dah tak larat lah tu. Jadi tuan-tuan, untuk kita dalam dunia ni, kita pertama sekali kita nak jadi mulia, bukan kita nak jadi kaya. Kita nak jadi mulia. Dan Allah Ta'ala pesan kepada kita pun supaya kita buat sesuatu yang boleh membawa kita menikmati kemuliaan. Ya? Allah muliakan kita, makhluk memuliakan kita. Yang tu yang nak, sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ambil balik hadis tadi ni, ausani fi lailatin usriya bi ila sama, waktu aku diisrakan ke langit, ausani rabbi bi khamsatin, Allah telah berpesan kepada aku 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama tadilah, jangan kau tambat hatimu kepada dunia, kerana dunia tidak aku jadikan untukmu. Yang duk berebut pasal dunia ni orang tak beriman. Yang tu dia perlu duk berebut, ya? Tapi sekarang ni kita
Habis ustaz, kita nak lempak buang kat dunia ni. Bukan nak suruh lempak. Jangan memuja dunia. Ambil dunia mengikut kaedahnya, tak ada masalah. Ya? Tapi sampai memuja dunia ni tak boleh. Ya? Itu yang pertama Allah pesan kepada Rasulullah SAW. Sebab kalau kamu ambil dunia, apa akan jadi dalam dunia? Maka jawab Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih, katanya, sayusibu ummati daul umam. Kalau dah kamu tambat hati kamu kepada dunia, kalau kamu dah ikat hati kamu pada dunia, maka ketika itu umatku akan dijangkiti oleh penyakit-penyakit umat sebelumnya. Umat sebelum tu ada yang jatuh tersungkur. Umat sebelum tu ada yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita puja dunia, kalau kita tambat hati kita kepada dunia, maka kata Rasulullah, penyakit umat hak terdulu ni, umat dulu-dulu yang mereka jadi hancur, lebok, hina apa semua tu, akan datang pula kepada kamu. Penyakit ni lebih berat pada Ebola. Penyakit ni lebih berat pada taun. Apanya penyakitnya? Al-asyarru. Dalam gila-gila dunia ni timbul banyak kejahatan. Timbul banyak kejahatan. Orang pakai nak berebut dunia, bukan dia perhati dah jalan dia, bukan dia tengok undang-undang, bukan dia tengok peraturan, dia rebut ikut dan. Timbul banyak sangat kejahatan. Wal bataru, timbul pula banyak keseronokan. Dia gila seronok lah, ya Allah, dengan berbagai cara, berbagai kaedah. Bismillah. Orang duk tolak ngayak kan. Wal bataru, timbul sebab banyak keseronokan, terlalu seronok. Terlalu lah, ya Allah, seronok gelak kukik siang malam, ya. Pergi tempat hak elok-elok, cantik-cantik. Rumah Allah Ta'ala jarang-jarang pijak kecuali jemaat kot, jemaat ketiga kot, pasal nak kena tangkap, ya. Wal bataru, ya. Kemudian kata Rasulullah, wal takatsuru, mewah dengan harta benda, mabuk dengan kemewahan harta benda, ya Allah. Ini penyakit yang baru sampai. Penyakit umat melanda umat dulu, dia mai kepada kamu balik. Pasal apa? Kamu ikat hati kamu kepada dunia, kamu puja dunia, kamu ikut apa kata dunia, dan dunia ketika itu dia pegang bateri nafsu kita, dia tunjuk bila kita hak elok-elok walaupun haram, kita pun dah lemah, kita pun dah tak reti nak buat apa, kita ikutlah apa kehendak dunia. Dan ketika itu kata Rasulullah, timbul berbagai kejahatan, timbul berbagai kemewahan, timbul berbagai keseronokan. Seronoklah, ya Allah. Tak peduli dah halal haram, gelak kukik. Seorang abang duk cerita kat kita, CEO tu kena bawa ke